Saya rasa puas kerana dalam ucapan saya itu, saya menegur semua pihak. Ahli Parlimen Pembangkang sentiasa menyebutkan pasal peruntukan. Kerajaan pula selalu menyebutkan rundinglah. Suara rakyat membela kawasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku akan bawa ucapan luahan hati ahli parlimen Bukit Gantang setelah ditemu ramah oleh wartawan terhadap tindakan yang dia buat di dalam sidang parlimen. Betapa terbakangnya hati-hati ahli parlimen kerajaan betapa terbakaknya hati ahli-ahli Parlimen Pembangkang ni, Perikatan Nasional ni, selepas orang depa sendiri yang buat pengumuman di dalam Dewan. 4 orang ahli parlimen yang sokong Anwar Ibrahim, itu pun depa buat di luar Dewan, depa buat di dalam kenyataan media, depa buat satu-satu surat apa semua. Tetapi ahli parlimen Bukit Gantang, betapa beraninya dia buat di depan kawan-kawan dia. Dan aku akan bawa ucapan dia saat gini hampa boleh dengar, panjang juga. Dia menceritakan inilah kepuasan hati dia. Dia puas dia rasa. Sebab tu dia mengajak paguh ahli parlimen yang macam Muhyiddin Yassin, ahli parlimen Bera, Ismail Sabri dan Anwar Ibrahim bersama-sama untuk nak membina negara. Dia bagi nasihat kepada ketiga-tiga orang bekas pemimpin dan pemimpin saat ini. Dan dia ada cakap lagi, setahun Pembangkang duk minta peruntukan, macam peruntukan. Daripada side kerajaan jawab, mainlah berunding. Tapi Pembangkang tetap ego, sombong. Betapa sombongnya ahli-ahli parlimen ni. Last sekali, ahli-ahli parlimen Pembangkang yang baru jadi ahli parlimen ni, yang terseksa, yang tersakiti, yang rasa beban yang teruk apabila kepala mereka ni, kepala perikatan ni, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang dan juga Hamzah ni, mereka buat bodoh je dengan apa yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. So mereka ni lah yang teruk. Sebab tu dah 5 orang dah sertakan sokongan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. So jom sama-sama kita dengar ucapan ahli parlimen Bukit Gantang. Kita dengar dan kita faham, dan kita kongsi video ni, hampa share lah pergi kat siapa-siapa. Jom kita dengar. Saya berasa puas bila saya dapat nyatakan secara terbuka, bukan hanya sorok-sorok mendatangi SD. Saya rasa puas kerana dalam ucapan saya itu, saya menegur semua pihak. Saya menegur juga Tambun, Paguh dan Bera untuk bekerjasama. Dalam masa yang sama juga, saya mengajak ahli-ahli Parlimen Pembangkang untuk berunding. Kerana sepanjang setahun, genap setahun, ahli Parlimen Pembangkang sentiasa menyebutkan pasal peruntukan. Kerajaan pula selalu menyebutkan rundinglah. Apa masalah yang sebenarnya? Jadi saya rasa masalah puas bila saya dah bentang secara terbuka dalam Dewan. Bila Datuk katakan puas, rundingan selama setahun tak berlaku di antara Pembangkang dan juga kerajaan. Mengapa agaknya? Kerana tadi Datuk ada katakan pintu sudah dibuka, dialu-alukan oleh kerajaan. Tetapi perkara itu tidak diendahkan oleh Perikatan Nasional. Mengapa? Saya selalu juga bertanya kepada pucuk pimpinan, kenapa tak runding? Jawapan yang mereka bagi ialah syarat yang ketat. Apa syaratnya? Kita tidak maklumkan. Malahan ahli parlimen, PN ataupun Bersatu tidak dipanggil langsung untuk menyatakan bentuk rundingan. Jadi macam mana kita nak terlibat? Jadi kita ni memendam rasa. Yang penting saya sebagai ahli parlimen ialah suara rakyat. Membela kawasan saya. Dah setahun berlalu, saya tak boleh bagi
apa pun kepada mereka kecuali allowance yang saya dapat saya belanjakan habis. Malahan pejabat pusat khidmat saya besar. Saya belanja 40,000 pusat khidmat saya. Itu tak apa, saya boleh tanggung. Tetapi yang minta enjin bot, nak repair jalan, titi pecah, banjir, rumah hanyut, rumah terbakar. Setahun dah tak boleh buat apa-apa. Hanya kita bagi tahu pada pengundi kita Setujulah. bahawa kita ada peruntukan, kerajaan tak betul. Tak ada peruntukan. Kita memberikan suara untuk pecah, merosakkan fikiran pengundi-pengundi dan juga penduduk di kawasan saya. Datuk nak nyatakan bahawa hanya siapa yang sokong kerajaan akan dapat peruntukan untuk jalan, untuk baiki itu dan ini? Bukan. Apabila tidak ada rundingan, kerajaan tawarkan kepada semua. Patutnya wakil daripada parti berundinglah. Kalau rundingan itu tak sesuai, maklumkan pada kita semua apa yang tak boleh Saya dirunding. memang setuju. Semasa zaman Rasulullah SAW berunding dan buat perjanjian Hudaibiyah dengan kafir musyrik. Ini sama-sama Islam, takkan Dengan orang tak boleh kafir. runding. Yang kita tak setuju, tak setujulah. Yang kita setuju, kita bawa lah. Itu yang saya rasa. Ada benda yang tak kena. Kenapa tak boleh runding? Sebelum menyatakan secara terbuka di Dewan Rakyat, ada tak Datuk menyatakan begini di depan pemimpin-pemimpin utama bersatu? Saya ada berjumpa one by one. Oleh kerana tidak ada perjumpaan yang khusus bincang tentang peruntukan ini, jadi saya tak timbul lah. Jumpa siapa one by one? Pucuk pimpinan. Antaranya siapa? Saya ingat, saya sebut itu je lah, pucuk pimpinan. Tak diendahkan? Tak diendahkan. Tak diendah, tak dilayan langsung ataupun ada jawapan-jawapan lain? Jawapannya ialah syaratnya ketat. Antara syaratnya apa, Datuk? Tak ada syarat. Tak ada diberitahu. Syarat itu diletakkan oleh kerajaan ataupun PN sendiri? Katanya diletakkan oleh kerajaan. Tetapi PM menafikan tak ada syarat diberikan. Kalau begitu dilihat Perikatan Nasional begitu fix ataupun firm dengan keputusan untuk terus menjadi pembangkang yang orang kata efektif, tetapi langkah Datuk ini dilihat sebagai pengkhianat, biadab dan membelakangkan parti. Komen Datuk. Dalam tempoh setahun, usaha-usaha untuk menukar kerajaan dibuat. Usaha-usaha untuk menarik penyokong-penyokong kerajaan dibuat oleh pucuk pimpinan Perikatan Nasional. Ini tujuannya. Mungkin sebab itu mereka tak meminta. Jadi kalau mereka boleh memujuk dan mengusahakan supaya ahli-ahli parlimen kerajaan datang untuk menyokong Perikatan Nasional, mengapa tidak boleh ahli-ahli Perikatan Nasional memberikan sokongan kepada kerajaan? YB Datuk, tadi YB Datuk ada yang menyatakan bahawa ada usaha untuk pembangkang atau Perikatan Nasional ini membentuk kerajaan dalam tempoh setahun. Tetapi perkara ini dinafikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika saya menemu bual beliau beberapa minggu yang lalu. Beliau katakan tidak ada satu-satu pakatan yang dibuat untuk menjadi kerajaan. Dalam, kalau tengah handset dalam parlimen, boleh kita lihat, baca beberapa statement yang dibuat oleh Arau, yang dibuat oleh Maran, mengatakan bahawa akan sampai masanya parti pembangkang menubuhkan kerajaan. Dan Arau selalu menyebut 4 pergi sana, 10 datang ke sini. Maknanya ada usaha. Ada usaha. Dan saya tanya, mereka kata akan datang. Dekatlah, dah dekat. Tetapi dah sampai 10 tahun. Kerajaan Masih sekarang ada nak 2/3 pakai majoriti. SD tak laku. Pada saya tak logik untuk menumbangkan kerajaan. Datuk sebenarnya mengapa agak terlibat dalam politik, menjadi ahli parlimen? Kerana ada yang masuk dalam bidang politik ini menjadi ahli parlimen, tidak kiralah jadi pembangkang ataupun kerajaan, tetapi bersandarkan kepada parti, menang atau kalah bersama-sama dengan parti. Tetapi kita melihat sejarah Datuk sendiri dalam politik ini bermula dengan UMNO, BN, kemudian apabila kalah Datuk lompat kepada Bersatu, kemudian sekarang ini tidak lompat lagi tetapi hanya menyatakan sokongan. Apa sudah jadi? Apa sebenarnya dalam diri Datuk ni? Memang tak boleh jadi pembangkang atau bagaimana? Parti ini adalah platform. Yang pentingnya, niatnya ialah untuk membantu rakyat.
dalam keadaan sekarang, banyak aktiviti yang saya buat bagi jualan barang murah untuk rakyat. Ya. Parti hanyalah platform. Bukan saya seorang, ramai lagi yang lain. Sama ada secara blog ataupun secara individu. Sejarah yang lepas juga, tubuhnya PAS adalah daripada barisan daripada UMNO. Tubuhnya Bersatu pun daripada UMNO. Jadi itu bukan isunya. Isunya ialah Daripada prinsip UMNO perjuangan ni. berdasarkan kepada rakyat. Tujuan kita jadi ahli parti bukanlah bertengkar dan maki hamun secara biadab di parlimen. Kita membawa suara rakyat. Siapa rakyat? Kawasan kita. Kawasan saya memang di luar bandar, rakyatnya susah. Jalan tak lengkap. Bandar pun tak ada di parlimen saya. Jadi kalau dalam keadaan macam ini 4 tahun lagi, apa yang boleh saya bantu pada rakyat? Rumah terbakar saya bagi RM500 je. Dulu saya boleh bagi banyak. Jadi saya menunggu apa nak dibuat selama setahun, tak boleh buat apa-apa. Dengan kata-kata ucapan yang Mak Berhormat PMX, saya rasa ada keikhlasannya. Kenapa kita tak cuba? Kita nak bertanding, nak bergaduh dalam pilihan raya, lambat lagi 4 tahun. Panjang masa. Pada saya, the best man win. Ya. Siapa pandai, siapa cekap, menguruskan, dia menang. Ini bukan masa perang. Ini masa runding. Ini masa buat kerja. Ini masa bantu rakyat. Ini masa nak bantu kerajaan untuk mengurangkan kos hidup. Ini masanya. Bukan hanya bercakap dalam parlimen dengan keadaan biadab, dengan tidak ada poin, hanya Allahu Akbar. caci, hamun dan sebagainya. Ini bukan satu contoh yang baik untuk dilihat oleh rakyat. Lama kelamaan rakyat dia muak sendiri cakap je. dengan politik. Ini boleh kita lihat dalam Astagfirullahalazim. kehadiran masa mengundi. Sebab apa contoh yang ditunjukkan oleh pemimpin? Ya, pemimpin yang nyata ialah ahli-ahli politik. Kalau perangai ahli politik macam ni, siapa lagi rakyat nak ikut? Sedih. Orang depa sendiri ke? Orang depa sendiri, orang bersama dengan Perikatan sendiri yang meluahkan perasaan ni, betapa buruknya perangai Perikatan Nasional ni. Betapa buruknya. Dia, sebab tu aku ada buat video menceritakan soal peruntukan. Aku ada cakap salah satu tujuan mereka tak mau berunding ni, salah satunya mereka mengharapkan mereka dapat tumbangkan kerajaan hari ni dan dapat tubuh kerajaan mereka sendiri. Of course, perjanjian yang Anwar Ibrahim buat ni sama seperti perjanjian yang dibuat zaman Ismail Sabri. Ismail Sabri sertakan perjanjian supaya pembangkang Pakatan Harapan waktu tu tidak menumbangkan kerajaan Ismail Sabri. Of course lah Anwar Ibrahim akan buat macam tu. Disebabkan perikatan hari ni mereka mengharapkan mereka dapat tumbangkan kerajaan. Sebab tu mereka tak pi bersetuju atas apa dasar-dasar syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan hari ni. Apabila contoh mereka pi sign, mereka pi bersetuju, of course lah mereka dah langgar undang-undang janji-janji antara pembangkang dengan kerajaan. Mereka dah langgar janji, mereka dah tumbangkan kerajaan. Jadi boleh kena saman, boleh kena ambil tindakan apa-apa. Jadi sebab itulah mereka tak mau setuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. Nampak ada agenda mereka. Dengan sombongnya. Dengan sombongnya. Ni orang mereka sendiri yang luahkan perasaan. Yang menceritakan perangai buruk mereka. Menghina orang. Mencerca orang. Di dalam sidang parlimen. Ni seorang pemimpin perangai yang sangat-sangat buruk ni. Rakyat yang di bawah pemimpin tu of course akan ikut perangai-perangai mereka. Orang mereka sendiri yang meluahkan perasaan ni. Cerita, dia pun cerita zaman Rasulullah. Buka hadis cerita pasal hak yang rundingan yang dibuat oleh Rasulullah SAW ni bersama orang Yahudi, orang bukan Islam. Kenapa hari ni hampa ni bersih sangat, suci sangat ke apa ni? Ni 3 manusia pimpinan tertinggi ni, 3 orang manusia ni
Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang. Oh, Hadi Awang cun-cun kena jari ni. Kan? 3 orang ni terlalu ego, sombong, bongkak. Mereka mengharapkan mereka dapat rembat beberapa orang daripada Barisan Nasional dapat pergi bersama dengan PN dan dapat tubuh kerajaan bersama-sama. Untuk pengetahuan ni, geng-geng Parti Bersatu ni, SD dah tak laku. Yang di Pertuan Agong tak pakai SD dah. Sekarang ni M-Block bersama parti, satu gabungan parti tu. Satu Barisan Nasional yang nak kena pergi keluar daripada kerajaan hari ni, pergi duduk dengan hampa. Barulah boleh. Individu tak boleh, tak lepas. Walau hampa dah cukup jombloh tahu mana pun, tapi secara individu tak laku tau. Yang Alhamdulillah aku respect gila dekat ahli parlimen Bukit Gantang ni kan. Dia boleh tegak semua pihak. Dia tegak Anwar Ibrahim, dia tegak Ismail Sabri, dia tegak Muhyiddin Yassin. Bersama-samalah kita membina negara, selesaikan masalah rakyat. Tapi siapa yang sombong? Anwar Ibrahim, dia dah buka dah pintu supaya kita bersama-sama bina negara. Tapi perbankan masih lagi sombong. Berapa kali dan dah berkali-kali Anwar Ibrahim ajak berunding, jom berunding, jom berunding. Dah setahun tak main pun berunding. Kan? Tak main berunding. Oh, bila macam ahli parlimen Bukit Gantang ni tanya, oh syarat-syarat dah ketat. Ketat kepala apa? Syarat tu supaya perbankan tidak menumbangkan kerajaan. Tu je. Sebab apabila mereka dah janji, mereka dah setuju tidak menumbangkan kerajaan, dan apabila mereka langgar syarat-syarat tu, mereka mungkin akan diambil tindakan. Jadi mungkin boleh kena saman lah, boleh kena itu, kena macam-macam. Jadi apabila mereka dah sign, mereka dah tak boleh buat. Tapi lebih baik tak payah sign. Dengan cara kianat, mereka dapat jadi kerajaan. Tu ya. Jadi bagus sangatlah 5 orang ahli parlimen daripada Parti Bersatu pula. Oh, orang bawah Muhyiddin pula, orang bawah Hamzah Zainuddin pula kan. Oh, orang yang di bawah Perikatan Nasional ni, dia sebab dia pun fikir suara-suara rakyat. Dia pun tadi dia cakap sehingga dia nak bantu rakyat, dia nak bantu tempat dia pun. Sehingga kan rakyat pun tanya soal-soal peruntukan pun dia cakap dia tak dapat. Sedangkan rakyat dia tu mereka fikir mereka dapat peruntukan, rupanya tak dapat. Sebab apa tak dapat? Sebab ni kepala tiga makhluk ni tak mai berunding lagi. Jadi itu yang masalah. Cuba kalau daripada awal-awal Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, hampa pergi berunding. Dah lama dah hampa dapat. Malah berjuta-juta ringgit setahun hampa dapat. Tapi hampa tak mai berunding. Sebab apa? Sebab hampa duk tanam azam lagi. Hampa masih ada azam untuk nak tumbangkan kerajaan. Hampa masih ada azam, hampa akan jadi Perdana Menteri. Hampa akan jadi kerajaan. Oh dah, jadi tak payah sembang lah bab-bab peruntukan. Baru ni pun Anwar dah cakap soal peruntukan. Hampa pimpinan macam ahli parlimen Bukit Gantang tadi kata, pimpinan tinggi parti. Kan? Duk cakap kau tu, duk cakap kau ni, duk bahung kau tu, duk bahung kau ni. Rupa-rupanya kita nampak agenda mereka, agenda jahat mereka ni. Sengaja nak huru-harakan negara, sengaja duk nak hapuskan kestabilan politik. Sengaja pelabur yang main ni, sengaja mereka nak pelabur ni pelari balik. Sebab negara kita, kestabilan politik tak ada. Tu je tujuan mereka. Dan yang terakhir, dia ada cakap, dan dia ada nampak keikhlasan. Yang dia cakap tadi, dia nampak keikhlasan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni. Sebab dah berkali-kali dia buka pintu. Mailah berunding, mailah berunding. Jadi disebabkan dia berani buat pilihan, dia berani hadap walaupun dia tahu dia akan dikecam, dia akan dimaki, dia akan dikapir lah, dia akan dicaci maki oleh kawan-kawan dia. Tapi dia berani, dia ambil risiko. 5 orang dah aku respect gila sebab mereka berani ambil risiko, mereka nak berunding secara direct. Mereka sanggup, mereka langgar dasar-dasar parti, perjanjian parti apa semua kan. Untuk apa? Untuk dia fikir tempat dia fikir rakyat dia. Zaman dulu daripada merdeka sehinggalah zaman Ismail Sabri, perbankan tak pernah dapat duit tau. Perbankan tak pernah dapat duit peruntukan lah. Nak abang ambil perbankan, tak kira daripada parti PAS yang paling lama, parti DAP ke apa, mereka tak pernah dapat peruntukan. Jadi Alhamdulillah berkali-kali Anwar Ibrahim cakap, mailah berunding, mailah berunding. Sampai sekarang mereka tak main berunding. Jadi keegoan, kesombongan puak-puak ni. Kan? Jadi
fikir untuk rakyat, fikir untuk negara, untuk keluarkan rakyat, keluarkan negara daripada kepompong kesusahan, kepompong kemiskinan. Sekarang ni pembangkang ke apa, perlu bersama-sama bina negara, bina rakyat, bina untuk majukan negara kita, majukan ekonomi kita. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tolong bagi tahu, tolong hebahkan video ni, tolong sebarkan supaya ni petak-suk di bawah ni boleh fikir, boleh buka otak. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum.